Okey, Assalamualaikum. Dalam tutorial kali ini, saya akan tunjukkan tips dan tricks yang seterusnya adalah kita nak buat quiz menggunakan Quizboot. Kalau sebelum ni, kita buat quiz menggunakan Quick Poll. Jadi untuk Quick Poll tu dia ada limitation. Cikgu tak boleh gunakan gambar. Tapi kalau cikgu gunakan bot, dia lebih advance lah. Okey, macam mana cikgu nak bermula? Okey, langkah yang pertama, cikgu pergi pada ruangan search. Kalau setting Telegram cikgu pada desktop sama macam saya, hanya ada gambar je. Cikgu tarik dia sekejap supaya ruangan search ni keluar. Jangan search dalam group sebab kita kena search di luar. So, bila kita search di luar, okay, cikgu type je Quizboot. So, kalau cikgu perasan kan, nanti dia akan banyak pilihan. So, cikgu pilih yang betul lah. Yang mana saya selalu gunakan. Yang ada tanda soal, lepas tu dia ada bintang di belakang. Bot ni banyak orang buat bot. Tapi kita tak tahulah yang mana selamat. Saya share ni daripada apa yang saya selalu guna lah. Okay, so seterusnya apa cikgu perlu buat? Start. Okay, start interaction. Okay, kalau contoh cikgu dah macam saya, cikgu pernah masuk, maka kita tak adalah button start. Start interaction with the bot. Kalau ada, dia sama macam quick poll, dia dekat bawah ni. Okay, so sekarang saya kena tekan kat mana? Okay, saya tekan button petak ni yang ada palang di dalamnya. So tekan je. Itu adalah button untuk kita interact dengan bot. So, saya start new quiz, create new quiz. Okay, so sekarang sebab saya dah ada yang okay, new quiz. Okay, so yang pertama dia akan minta cikgu title, send me the title. Dia akan bagi arahan lah, so cikgu boleh ikut je. Dia tak susah, sebab dia akan bagi arahan step demi step. Send me the title of your quiz. Okay, contoh quiz sains tingkatan 4A2. Okay, lepas tu dia akan minta description, sedikit description untuk quiz cikgu. Bab 7 koordinasi badan. Okay, lepas tu dia kata send me a poll with your first question, ataupun alternatively dia kata cikgu boleh send text atau media yang akan ditunjukkan sebelum soalan. Okay, contohlah cikgu nak bagi kata-kata semangat. Sila fokus dan pastikan anda memilih satu jawapan yang tepat. Ini kita kalau kita nak bagi kata-kata semangat, dia akan tunjuk sebelum soalan lah. Ini belum soalan. Okey, lepas tu dia kata ada satu warning juga cikgu. Bot ni dia tak boleh anonymous poll. So maksudnya pelajar lain dia boleh nampak jawapan daripada kawan-kawan dia lah. Okey. So seterusnya kita boleh create question. Okay, question ni cikgu boleh tekan di sini bawah ni, create question. Okay, so type macam dalam quick poll tu, iaitu contohlah katakanlah saya nak type apakah koordinasi. Okay, so kat sini kita boleh letak option lah. So katakanlah saya dah letak 3 option. Okay, so setting anonymous ni untuk kita tak nak kita tahu siapa pelajar yang undi jawapan 1, jawapan 2, jawapan 3. Okey, lepas tu quiz mode ni tak perlulah sebab dia memang quiz board lah. Explanation, cikgu boleh letak explanation ni kalau pelajar tu pilih jawapan yang salah, dia akan tengok lah. Okey, contoh, sorry, sila cuba lagi. Ataupun cikgu nak letak rujuk buku teks, muka surat, bla 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 lah. Okay, lepas tu pelajar boleh tahulah kat mana dia nak rujuk sebab jawapan dia sekarang tu salah. Okay, so sekarang kita sebelum cikgu tekan create, dia tulis dulu, please choose the correct answer. Contoh, satu jawapan betul. Okay, so dia punya function boleh tambah 7 jawapan juga. Okay, so create. Okay, so cikgu dah ada satu soalan lah. Okay, seterusnya katakanlah cikgu nak tambah soalan menggunakan gambar. Okay, so cikgu boleh pilih gambar. Okay, so katakanlah saya ada gambar. Apa kita nak buat? Gambar tu kita perlu masukkan dululah. Okay, contoh saya nak buat ini. Okay, so sekarang saya pergi balik pada Telegram. Cikgu kena send gambar dulu. Okay, send gambar. Okay, gambar dah masuk. Nanti cikgu jangan lagi sebab sekarang masalah lain kan, slow sikit. Cikgu tunggu dulu sampai keluar mesej seterusnya. Okay, so
Sekarang baru dia suruh type message, create new question. Sila pilih, sebab tadi kita dah ada lengkap kan, dalam gambar tu dah ada arahan, dah ada pilihan jawapan A. So saya type arahan sajalah. Sila pilih jawapan yang betul. A, B, C, D. Okay, so katakanlah saya pilih jawapan betul adalah A. Okay. Create. Kalau cikgu nak antik yang ni pun boleh. Tapi tadi sebab saya tak antik, so kita tak yang antik juga. Okay, so katakanlah nak tambah satu lagi soalan, pakai gambar juga. Okay, so kita boleh paste, Ctrl V. Okay, create new question. Apakah nama kelenjar, contoh X. Add option, contoh lanjaran ni ya. Okay, so pilih jawapan yang betul. Okay, so create. Okay, katakanlah done, saya klik di sini, done. Okay, so dia ada button masa. Cikgu boleh set masa. Contoh cikgu nak pelajar ni jawab dalam tempoh 15 saat. So cikgu boleh tekan. Okay, kemudian cikgu boleh pilih juga shuffle ke tak. Shuffle maksudnya cikgu nak shuffle soalan saja pun boleh, supaya pelajar dia tak boleh tiru kan, kawan dia jawab satu jawab apa. So tak boleh. So cikgu tekan je lah shuffle, ataupun only question pun boleh. Okay, so dia dah siap. Quiz cikgu dah siap. So cikgu boleh start this quiz. Cikgu boleh yang ni kalau cikgu nak cuba. So cikgu boleh tekan I am ready. Okay, so dia bagi timing 3, 2, 1, and then quiz tu akan bermula. So contoh kelenjar X, contohlah jawapan dia. Okay, salah. So pelajar tu akan tahu. Seterusnya, okay, katakanlah ni kita pilih A. Okay, so pelajar tahu jawapan dia yang betul. Okay, lepas tu dia pilih pula. Okay, tamat. Tengok dia keluar mesej ni kalau pelajar salah. Okay, seterusnya dia akan keluar analisis untuk pelajar tersebut. Kalau ramai yang jawab, dia akan adalah tempat pertama, kedua, ketiga. So pelajar tu 1 betul, 2 salah, dia terlepas soalan berapa dan timing dia jawab soalan tersebut. Okey, lepas tu selain daripada cikgu start tadi, untuk cikgu cuba sama ada quiz cikgu berjaya ataupun tak, cikgu boleh start quiz ni dalam group. Tapi cikgu kena minta pelajar bersedia dululah, sebab kalau start quiz dalam group ni dia automatic. Kalau at least 3 pelajar, kalau tak salah saya, kita cuba. Okey. Contoh okey, mari kita tengok. Okey, ni dia kata kalau at least 2 people yang ready to play, maksudnya orang yang dalam group ni dia tekan I am ready, 2 orang dah tekan, maka dia akan auto. So kita kena siap-siap minta pelajar bersedia. Okey, selain daripada tu, function dia share. Kalau cikgu nak share ni, cikgu tak nak start terus kan, cikgu nak share je, pelajar jawab je ikut kesesuaian dia, cikgu boleh tekan share quiz lah. Jangan start quiz, share quiz. Sebab kalau start, dia akan auto start. Nanti pelajar yang lambat, dia tak dapat nak join group, nak join quiz tu. Okay, lepas tu edit ni, kalau cikgu nak edit soalan cikgu lah. Okay, cikgu pergi pada quiz tersebut. So cikgu boleh tekan edit, dia boleh edit question, edit title, edit description, edit timer, ataupun edit shuffle setting. Okay, seterusnya quiz start ni, statistik. Ni statistik dia adalah yang ni lah, dia akan tunjuk siapa yang dah jawab cikgu punya quiz. Okay, jadi saya rasa untuk quiz board itu sahaja, dan cikgu boleh share dalam channel boleh, dalam group pun boleh, quiz yang cikgu dah siapkan. Okay, jadi saya rasa untuk perkongsian kali ni itu sahaja. Nanti kita akan jumpa dalam perkongsian-perkongsian lain berkenaan dengan tips dan tricks untuk kita gunakan Telegram sebagai medium PDPR kita. Thank you for watching.